Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli shay'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-imam al-habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin fi kitabih al-musamma bi ar-risalah al-jami'ah wa at-tadhkirah an-nafi'ah fasl fi furud al-wudu. Kita baca darab fi dia tak ayat faslun ghuslul janabah. Ghuslul janabah di sisi fuqaha sebagaimana kita kata sebelum ni, istilah bahasa di sisi fuqaha, mereka membezakan antara ghaslun dengan ghuslun. Kita bagi tahu dah kan? Kalau basuh keseluruhan anggota badan yang biasanya kita katakan sebagai mandi ataupun kita namakan sebagai mandi, biasanya mereka akan sebut ghuslun bid-dhamm. Faham tak? Kalau kita basuh sebahagian anggota badan, terutamanya dalam wuduk lah biasanya, kita akan namakan sebagai ghaslun bil fathi. Tapi ahlul lughah mereka kata ghuslun lebih kurang sama je. Tapi fuqaha tu cara mereka membezakan. Ghuslul janabati, janabah kita kata sebagai hadas besar tak? Hadas besar. Ghuslul janabah iaitu mandi disebabkan oleh hadas besar. Dan sebagaimana kita bagi tahu at-taharah pada majlis yang lepas, antara ta'rif yang disebut oleh al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alaihi ialah raf'u hadathin atau izalatu najasin aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima. Jadi raf'u hadathin ini am, menunjukkan kepada rafa' hadas kecil ataupun rafa' hadas besar. Cuma sebahagian ulama dalam bejuri dan seumpamanya, mereka kata hadas ni dia ada tiga. Satu hadas asghar yang kecil, satu hadas yang mutawassit, dan satu lagi hadas akbar yang besar. Hadas asghar sebagaimana kita tahulah, kita akan datang nanti dalam bab nawaqidul wudu, perkara-perkara yang mana membatalkan wudu. Ada 4 dalam mazhab kita. Setengah kata 5, tapi benda yang sama je, cara bilang tu berbeza. Kemudian hadas yang pertengahan ialah janabah, disebabkan oleh keluar mani, disebabkan oleh bersetubuh, disebabkan oleh mati. Ini dinamakan sebagai hadas mutawassit. Kemudian hadas akbar disebabkan haid dan juga nifas. Hadas akbar disebabkan oleh haid dan juga nifas. Kenapa fuqaha mereka membezakan hadas kepada 3, asghar, mutawassit dan juga akbar? Melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan apabila seseorang itu bersifat ataupun seseorang itu berada dalam keadaan berhadas dengan salah satu daripada hadas-hadas ini. Kalau hadas kecil, tuan-tuan, seseorang itu berhadas kecil, dia tidak berwudu, tak, maka perkara-perkara yang diharamkan untuk dia lakukan agak terbatas. Antaranya dia tak boleh solat, dia tak boleh tawaf, betul tak? Dia tak boleh sentuh mushaf, tapi dia boleh baca Quran. Tak? Dia boleh berzikir, dia boleh puasa, dia boleh berada di dalam masjid. Nampak tak? Benda-benda yang mana dia tidak boleh lakukan kerana dia berhadas kecil agak mahdud. Dan banyak benda yang boleh dibuat walaupun dia tidak berwudu, dia tidak suci daripada hadas kecil. Hadas yang kedua, benda yang tidak boleh dilakukan semakin banyak. Bila dia dikira sebagai hadas mutawassit disebabkan oleh keluar mani ataupun disebabkan oleh dia bersetubuh walaupun tak keluar mani,
Benda-benda yang tak boleh buat, sebagaimana dalam hadas kecil tadi, asghar, ada pula penambahan. Sebelum ni dia boleh baca Quran, tapi dia tak boleh sentuh mushaf. Sekarang baca pun tak boleh, sentuh mushaf pun tak boleh. Satu orang dia mimpi keluar mani, nak dia bangun tidur, dia nak buat syok boleh, nak mengulang Quran. Ni waktu aku baca Quran, tak boleh, haram. Betul tak tuan-tuan? Dia tak boleh berada di dalam masjid. Satu orang yang berhadas, dia boleh puasa tak boleh? Dia boleh puasa lagi. Mazhab Syafi'i, satu orang yang mana mimpi pada waktu malam ataupun dia bersetubuh dengan isteri dia, tak, dia berada dalam keadaan hadas besar, kemudian dia tak sedar ataupun dia sedar untuk sahur. Dua-dua keadaan. Dia tak sedar untuk sahur ataupun dia sedar untuk sahur, dia sedar dia makan sahur, kemudian dia malas mandi sehinggalah masuk waktu subuh. Puasa dia sah tak sah? Puasa dia sah. Faham tak? Kalau dia tak sedar pun puasa dia sah. Hadas akbar melibatkan haid dan juga nifas. Apabila kita kata haid dan nifas, makin banyak benda yang mana tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan kerana hadas kecil dan hadas pertengahan tadi memang tak boleh dilakukan lah oleh satu orang yang haid ataupun satu orang nufasa, orang yang ada haid ataupun orang yang ada darah nifas. Tidak boleh salat, tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Quran, tidak boleh sentuh Quran, tidak boleh berada di dalam masjid, tidak boleh berpuasa, bahkan tidak boleh bersetubuh dengan suami dia, walaupun darah haid dan nifas itu telah kering sebelum dia mandi. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian dalam masalah nak cerai, boleh tak ceraikan isteri dalam keadaan haid ataupun nifas? Haram walaupun talak jatuh dalam mazhab kita. Jadi nampak tak restriction, benda-benda yang diharam, benda-benda yang dilarang dan diharamkan tu semakin banyak. Atas dasar inilah fuqaha kita mereka membahagikan hadas ini kepada 3 jenis: asghar, mutawassit dan juga akbar. Yang kita kenal ataupun kita dengar masa kita mengaji sekolah-sekolah dulu, hadas asghar dengan akbar, dua tu je tak? Yang mutawassit tu mereka masukkan ke dalam akbar. Ala kulli hal, ini kata taksim, pembahagian oleh para ulama, yang mana asar kesan dia sama je sebenarnya kat belakang tu. Cuma untuk memudahkan mungkin bagi pelajar-pelajar, ataupun dia taksim melihat kepada satu sudut yang lain, ala kulli hal, iaitu taksim asghar dengan akbar melihat kepada dari sudut apa yang perlu dibuat untuk menghilangkan hadas tersebut. Kalau asghar, dia perlu berwuduk. Kalau yang akbar, yang mana mutawassit termasuk di dalam tu, dia boleh hilangkan hadas itu melalui mandi. Faham tak? Iktibarat, cara-cara pembahagian, walaupun sebenarnya penghujungnya benda yang sama je. Yang taksim bahagi kepada 3, dia melihat kepada sudut yang lain. Nampak tak? Sudut benda-benda yang mana diharamkan untuk dia buat bila dia berada di dalam status hadas kecil ataupun hadas besar ataupun hadas pertengahan. Nampak tak tuan-tuan? Ji. Ghuslul janabati. Mandi janabah. Ai ghuslun, nak takdir ke apa tengah tu? Fi, li ataupun min. Kan bila kita ngaji idhafah, dah ada mudhaf, mudhafun ilaih kan? Ghuslun itu satu benda yang umum, mandi. Tak boleh disebabkan oleh mandi kerana diwajibkan oleh syarak, disebabkan oleh mandi kerana tabarrud, untuk kita menyejukkan badan kita, tak mandi untuk kita membersihkan kotoran-kotoran biasa. Jadi itu umum. Sekarang bila kita idhafah, kita nisbahkan kepada satu benda, jadi di situ fihi nau'un takhsis. Ada, kita dah kecilkan dia punya ruang lingkup. Faham tak tuan-tuan? Kita ngaji dalam bab idhafah kan? Macam kita kata mudir. Mudir ni kita kata ketua sajang nim. Tak, dalam bahasa Korea, ketua sajang nim. Tak, mudir ke apa? Mudir sekolah ke? Mudir, orang kata idarah, pejabat ke? Jadi bila kita kata mudirul madrasati, kita dah kecilkan sikit dia punya skop. Faham tak? Benda yang bersifat nakirah, tidak diketahui yang mana, tak, telah dikecilkan sedikit dengan masuknya mudhafun ilaih. Nampak tak tuan-tuan? Ini kita namakan sebagai idhafah. Jadi ghuslul janabah. Dalam idhafah sebenarnya kat tengah-tengah tu dia ada huruf dia kat tengah tu. Biasanya idhafah kita akan takdirkan dengan 3 benda. Fi, li dengan min. Betul tak? Betul tak?
Betul? Betul. Contohnya salatul jumu'ati. Idafah bukan idafah. Idafah. Salat umum. Tak boleh jadi solat zuhur, solat hari Isnin, solat hari sekian. So bila kita letak Jumaat, jadi dia kata salat yang mana maksus dengan hari Jumaat. Jumaat. Jadi kita nak takdir ke apa tengah? Salatu fi Jumaat. Salatun, Fi. Fakri kata fil jumu'ati. Salatun fil jumu'ati, ay fi yaumil jumu'ati. Sebab apa? Sebab ada takdir yaum kat depan tu kan, yaumil jumaah, dan yaum itu ialah zaraf. Zarfun, iaitu zarfun zaman, baik, hari, zarfun zaman. Dan biasa kita akan takdirkan fi, iaitu fi yaumil jumu'ati. Fi yaumil jumu'ati. Tak semayang pada hari Jumaat. Apa yang masuk bahasa banyak sangat ni? Sebab ghuslul janabah dia. Faslun, apa panggil kita kata salatul jumu'ati ay salatun fi yaumil jumaah, pada hari Jumaat. Cuma dalam masalah zarf ni, dia ada beberapa perkara tuan-tuan. Dia ada zarfun hakiki dan dia ada zarfun majazi. Dia ada zarf dan dia ada madhruf. Mana zarf, mana madhruf. Contoh dia, ana fil bait, saya di dalam rumah. Mana zarf, mana madhruf? Zarf fi. Fi zarf. Fi itu huruf jar. Madhruf siapa? Zarf siapa? Fil bait. Bait tu ialah zarfun, iaitu tempat. Sebab kita cerita tentang tempat sekarang. Bait tu ialah zarfun. Ana dia jadi madhruf. Faham tak? Dan dia ada zarfun hakiki dan dia ada zarfun majazi. Zarfun hakiki apabila madhruf, benda yang duduk di dalam satu-satu tempat tu, tak, dia tahayyuz. Dia boleh membentuk diri dia, dan zaraf itu dia ada ihtiwa, dia boleh melingkungi kita. Dia boleh melingkungi kita. Faham tak? Dia boleh, nak rakyatkan dia bahasa Melayu payahlah. Dia ihtiwa, dia boleh melingkungi kita, maka itu dinamakan sebagai zarfun hakiki. Nampak tak tuan-tuan? Rumah ni kita boleh sentuh. Betul tak? Saya pun boleh sentuh. Jadi hakiki, saya ni tahayyuz, dan rumah ini boleh ihtiwa saya, boleh okey. Buang tu. Al-ma'u fil kub. Air di dalam gelas. Jadi air tu dia boleh tahayyuz, dia boleh berubah bentuk dia disebabkan oleh zarf, bekas tu. Nampak tak? Dan bekas itu boleh ihtiwa, boleh merangkumi air tersebut, boleh menampung air tersebut. Ini dinamakan sebagai zarfun hakiki. Dan dia ada satu zarf lagi dinamakan sebagai zarfun majazi. Sebagai contoh, al-ilmu fi sadri. Al-ilmu, benda kita boleh tengok tak tuan-tuan? Dia tak ada tahayyuz. Ilmu ni satu benda dinamakan sebagai ma'qul thani dalam mantiq. Tak, benda mana kita boleh faham tapi kita tak boleh sentuh. Not tangible, benda kita tak boleh sentuh. Kenapa ilmu? Dia boleh tahayyuz tak? Kita letak ilmu dalam gelas, boleh tak? Tak boleh. Tetapi zarf, iaitu dada saya ni, satu benda kita boleh faham dan kita boleh sentuh, tangible. Faham tak? Dia boleh ihtiwa ilmu, dia boleh menampung ilmu, dia boleh apa? Dia boleh menampung ilmu, dia boleh menerima ilmu. Jadi ini dinamakan sebagai zarfun majazi. Faham tak tuan-tuan? Jenis pertama, dia ada zarfun majazi. Jenis kedua, iaitu mazruf itu dia ada tahayyuz, tetapi zarf dia ghair mutahayyiz ataupun ghair muhtawil. Dia tak boleh menerima, ataupun dia kita tak nampak. Macam kita kata Zaidun fil bariyah. Tak, Muhammad di kalangan manusia. Di kalangan manusia, Muhammad kita boleh sentuh lah dia. Tetapi di kalangan manusia, kita nampak Muhammad dia masuk dalam diri setiap orang ke? Tak. Dia masuk di kalangan orang ramai tu. Dia bukan masuk dalam tu, faham tak? Kok mula faham ke tak pun? Dia senang cerita zarfun, tak, dia ada hakiki, dia ada majazi. Jadi hadha bila kita takdir fi, tak, kita kata takdir fi. Lepas tu kalau kita kata contoh li, tak, kalau kita kata li, contoh mudahlah, kita kata kitabu Muhammadin, ai kitabun li Muhammadin. Kita tak boleh nak takdir fi di situ. Adakah kitab ni masuk dalam Muhammad? Tak. Jadi kitab li Muhammad, kitab untuk Muhammad.
Dan satu lagi, kita takdirkan min daripada di tengah tu. Macam kita kata khatamu hadid, cincin perak ataupun cincin besi. Jadi kita terjemah di tengah tu dengan min, khatamun min hadid, iaitu cincin daripada besi. So sekarang ghuslul janabah, kita nak takdirkan apa tengah dia? Li. Li ke min? Li. Sebab Boleh kot li pun boleh, min pun boleh. Kalau kita takwil li itu sebagai li ajli, iaitu ghuslun li ajlil janabah. Ataupun min pun boleh, iaitu min kita takwil sebagai min ajlil janabah. Faham tak? Ghuslun li ajlil janabah, mandi yang mana wajib ke atas kita disebabkan oleh janabah, iaitu hadas besar ataupun hadas pertengahan. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, wa in kana alaihi janabatun, dan jika ke atasnya seseorang mukallaf itu, alaihi, kita kata satu-satu orang mukallaf itu janabatun. Faham tak? Min di sini kita terjemah sebagai sababiyah, iaitu min sababiyah, iaitu min disebabkan, ataupun mim nak ayatkan min mujamaah, min ajli mujamaatin, iaitu disebabkan oleh sebab mujamaah, min mujamaah. Min bayan sabab di sini, min mujamaah ai bisababi mujamaah, disebabkan oleh mujamaah, iaitu dia berjima'. Min mujamaah, dia berjima', tak kira laki dengan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, saya tak nampak gaya, manusia dengan binatang, jalan hadapan ataupun jalan belakang, selagi mana boleh berlaku mujamaah. Nampak tak tuan-tuan? Mujamaah, laki dengan laki, jalan belakang. Tak, maaflah, fiqh dia tak ada malu. Tak, laki dengan perempuan, jalan depan ataupun jalan belakang. Perempuan dengan perempuan, saya tak nampak gaya. Tapi dengan binatang, selagi mana boleh berlaku ilaj hasyafah. Ilaj hasyafah iaitu kemaluan lelaki tu, hasyafah tu. Tak, kepala kemaluan lelaki, tak, hasyafah yang kita namakan sebagai hasyafah, boleh dimasukkan ke dalam kubul ataupun dubur. Tak, kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang, lelaki ataupun perempuan, binatang ataupun manusia, sama ada mengeluarkan mani ataupun tidak mengeluarkan mani. Tak, semata-mata hilang hasyafah, iaitu kadar kepala kemaluan lelaki di dalam kemaluan manusia ataupun binatang, depan ataupun belakang. Tak, maka akan mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani. Faham tak? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, idzal taqal khitanan, tak, apabila dua khitan bertemu, maksudnya terjemah mudah, apabila kadar kepala kemaluan lelaki tak masuk ke dalam kemaluan depan ataupun belakang, manusia ataupun binatang. Kalau dia manusia lelaki ataupun perempuan, binatang tu lelaki ataupun perempuan, tidak mengeluarkan mani ataupun mengeluarkan mani, maka wajabal ghuslu. Nampak tak tuan-tuan? Sekarang kita terpaksa cerita benda-benda ni. Tak, sebab tabiat kita dah tak selamat. Tak betul kan? Kalau kita sebut manusia-manusia saja, orang yang melakukan dengan binatang, a'adzanallah, tak, dia kata dia tak perlu mandi wajib. Sedangkan dia wajib mandi wajib. Lepas tu dia bertobat, mungkin dia bertobat dalam keadaan jahil, kehidupan dia sepanjang-panjang hidup dia dalam keadaan hadas, dan sembahyang dia tak sah. Nampak tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita terpaksa cakap benda ni. Wa in kana alaihi janabatu min mujamaah. Nampak tak kuyuk-kuyuk yang saya bagi tahu pada tuan-tuan? Sebab tu kita kata matan ni dia kecil. Mantuk, benda yang disebut dalam matan ni satu je sekarang. Tetapi dia punya mafhum di belakang tu, bila kita pecahkan, leraikan, berapa banyak masalah yang dibahaskan. Kalau kita pergi dalam kitab-kitab besar, dalam Baijuri dan seumpamanya, tuan-tuan akan jumpa masail yang tuan-tuan tak boleh nak bayang. Tak apalah, nanti kita lalu dalam Baijuri, tuan-tuan akan jumpa. Yang pertama sekali ialah jima'. Au, bila dia kata au, maksudnya salah satulah. Tidak semestinya semua benda ni berlaku baru sekali kita wajib mandi. Faham tak? Au litakhir, maksudnya atau.
au khuruji maniyyin binaumin au ghairihi. Au khuruji maniyyin, ataupun keluar mani. Hak ni bukan masalah jimat tadi. Jimat tadi sama ada keluar mani ataupun tak keluar mani, tak, wajib kita kena mandi. Dengan syarat kepala kemaluan lelaki telah masuk ataupun hilang di dalam kemaluan orang yang mana disetubuhi. Au khuruji maniyyin, ataupun keluar mani. Binaumin ai bisababi naumin, iaitu dia mimpi pada waktu malam. Au ghairihi, ataupun keluar mani bukan disebabkan oleh tidur, mimpi. Mungkin sebab dia fikir, betul tak? Mungkin sebab dia usaha untuk keluarkan mani itu sendiri dengan tangan dia, ataupun dengan dia geselkan kemaluan dia pada benda-benda bantal dan seumpamanya. Whatever cara dia buat, yang paling penting mani itu keluar. Nampak tak tuan-tuan? Au khuruji maniyyin binaumin au ghairihi. Binaumin itu bukan satu qaid. Maksudnya keluar mani disebabkan oleh mimpi sahaja, sebab tidur. No. Apa sahaja keluar mani, cara macam mana sekalipun, maka dia wajib mandi. Au khuruji maniyyin binaumin au ghairihi. Keluar mani disebabkan oleh tidur ataupun selain daripada tidur. Yang paling penting keluar mani, maka wajib mandi. Cuma tuan-tuan, khuruj mani, kata para ulama, mesti pada umur yang mana mani itu sepatutnya keluar. Ini dibahaskan oleh para ulama dalam bab bila satu-satu orang lelaki ataupun perempuan itu tak dikira sebagai satu orang mukallaf. Betul tak? Yang pertama sekali, orang perempuan tanda dia akan jadi mukallaf iaitu apabila dia telah baligh dan cukup syarat-syarat yang lain lah, berakal dan seumpamanya kan. Cuma sekarang baligh bagi satu orang perempuan, yang pertama sekali apabila keluar haid pada zaman yang mana boleh berlaku haid pada zaman tersebut, ataupun orang kata 2 minggu sebelum zaman tersebut. Saya nak guna ayat yang paling mudah sekali supaya tuan-tuan tak keliru sangat. Nanti kita akan jumpa ayat-ayat dalam fiqh tu di dalam kitab lebih tinggi, iaitu pada zaman yang mana boleh keluar haid ataupun 2 minggu sebelum zaman tersebut. Dan haid dari sudut syarak ialah apabila satu orang perempuan itu cukup umur 9 tahun qamariyah. Saya sekarang umur 32 tahun Masihiyah, ikut bulan matahari ni 32 tahun. Tetapi sekarang umur saya dia ikut bulan qamariyah berapa? 34 baik. 34 tahun. InsyaAllah. Ustaz Yusri 50 tahun dah lah. Nampak tak? Jadi sekarang kita tengok 9 tahun qamariyah. Tahdidiyah ke takribiyah dalam masalah haid? Setengah kata tahdidiyah, setengah kata takribiyah. Tapi tak kisahlah. Maksud cukup 9 tahun qamariyah ataupun 2 minggu sebelum cukup 9 tahun qamariyah, kalau keluar haid itu dikira haid. Kalau keluar sebelum tu umur 8 tahun ke 7 tahun ke, itu dikira sebagai darah rosak sahaja dalam mazhab kita. Kemudian orang perempuan dengan orang lelaki, dia boleh jadi baligh apabila keluar mani. Juga pada tahun yang mana boleh diterima keluar mani daripada mereka. Saya pernah sebut dalam majlis yang pertama dulu, saya sebut 10 tahun. Sebenarnya bukan 10 tahun, 9 tahun juga. Ulama khilaf tahdidiyah ke, kalau tahdidiyah mesti 9 tahun, ataupun takribiyah. Kalau takribiyah ni maksudnya kalau 2 minggu sebelum 9 tahun tu pun dah dikira. Nampak tak tuan-tuan? Kalau budak sekarang, na'udzubillahi min dzalik, berlaku macam-macam kerosakan internet dan seumpamanya, tuan-tuan tahulah. Dah umur 7 tahun, 8 tahun dah keluar mani. Dah, adakah dia dikira sebagai satu orang baligh? Tak, dalam mazhab Syafi'i dia tidak dikira sebagai satu orang baligh. Sebab benda itu keluar bukan pada tahun yang sepatutnya, iaitu pada tahun 9 qamariyah. Sempurna 9 tahun ataupun 2 minggu nak sempurna 9 tahun qamariyah. Nampak tak tuan-tuan? Dan yang ketiga ialah kalau tak keluar mani, tak keluar darah haid apabila cukup 15 tahun qamariyah. Di sini kata para ulama tahdidiyah juga ataupun takribiyah. Ala kulli hal kita akan jumpa dalam kitab-kitab yang lebih tinggi.
au khuruji maniyyin binaumin au ghairi. Kalau keluar mani pada umur 8 tahun, 9 tahun, tak cukup 9 tahun, maksud 8 tahun, 5 bulan, 6 bulan, dia wajib mandi tak wajib mandi? Tak wajib mandi. Sebab itu tidak dikira mani syar'an, dari sudut syarak. Dan bila dia kata khuruji maniyyin, kita kena tahulah mani itu apa. Kita kena tasawur mani itu ke mana. Dia ada ciri-ciri dia. Dan dalam mazhab Syafi'i, ciri-ciri mani dah sama sahaja bagi lelaki ataupun bagi perempuan. Cuma mungkin satu dua ciri tidak nampak pada orang perempuan. Tetapi dia orang boleh rasa. Kita je tak tahu macam mana. Yang pertama sekali, mani itu keluar dalam keadaan tadafuq. Dia dalam keadaan memancut. Sama ada pancutan itu kuat ataupun tidak kuat. Orang lelaki dia faham, orang perempuan dia faham dengan cara dia. Suka Fakri, nyepak mak aku nak kena royak ni. Letih aku nak royak ni. Yang sebut nama masuk video. Aku nak royak ni, habis kau letih dah ni. Malu ni muka tu tahu berong ni. Jadi mimma indafiq, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tariq, mimma indafiq, daripada air yang memancut. Tak, pancutan kuat ataupun tidak kuat, kadang-kadang dia tidak rasa memancut, tapi dia rasa macam meleleh. Tak, buat mubahas dirilah belakang benda ni. Tak, dia rasa macam meleleh, dia tidak pancutannya kuat. Tak, dan tidaklah nampak pancutan dia slow, tapi dia macam dia meleleh. Ada keadaan-keadaan bila dia letih dan seumpamanya. Tak, syahwat ada, tetapi syahwat dalam keadaan tubuh badan dia letih, dia tak enjoy, menyebabkan tak, pancutan itu tidak kuat. Okey. Ini syarat ini orang kata ciri yang pertama. Ciri yang kedua, biasanya selepas air mani keluar, dah akan menyebabkan dia rasa futur, hilang rasa syahwat dia. Kecuali orang yang rare lah, dia rasa kali kedua, ketiga nak lagi, tu lain cerita lah. Tapi secara umumnya, dia akan rasa macam toksik dah. Dia akan jadi macam letih, dia malah futurus syahwat. Dan yang ketiga ialah orang kata mani tersebut warna dia tak putih, tetapi putih bukan macam air. Dia putih yang dia macam putih telur, tapi putih telur dia kan nak ya. Dia putih macam air. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan selalu pakai krim-krim muka kan, dia warna putih, dia bukan putih cair, dia putih yang putih macam salji gitu. Jadi faham tak? Dia putih macam tu warna dia. Dia bukan putih yang transparent macam ni. Dia putih yang tak boleh transparent. Okey. Dan kalau dia kering, dia bau dia macam putih telur. Alah tuan-tuan, kalau lepas tuan-tuan mimpi, dah tuan-tuan cium, tuan-tuan boleh bau. Bau dia lain. Dan kalau tuan-tuan biarkan baju ataupun seluar itu tidak berbasuh, tuan-tuan cium dia ada bau dia. Orang boleh cam. Nampak tak? Ni ada bau dia. So dalam masalah mani, dia tidak perlu ketiga-tiga syarat ataupun ciri ini ada. Faham tak? Tidak perlu ketiga-tiga ciri ini ada. Faham tak ni? Salah satu saja daripada ciri-ciri ini dah cukup untuk dihukum sebagai mani. Orang perempuan pun sama. Salah satu daripada ciri-ciri ini. So, bila kita kata bikhuruji maniyyin, keluar mani, maka terkeluarlah daripada itu madhi dan juga wadi. Apa maksud madhi? Madhi ni tuan-tuan, ialah cecair yang keluar daripada kemaluan ketika mana kita berasa syok ataupun kita berasa high, bahasa teruknya, ketika mana kita berasa syahwat, dah. Tetapi air yang keluar itu dia berwarna putih, tetapi putihnya cair. Tak, dia bukan putih yang pekat, dia putih cair biasanya. Dan dia tidaklah berwarna macam kekuningan di dalam tu. Dan satu lagi, selepas dia keluar, syahwat kita tidak terputus. Tak, dia boleh lagi. Dia boleh lagi. Maksudnya dia tak ada perasaan terputus syahwat. Dan yang ketiga, biasanya dia tidak ada bau. Dia tidak ada bau ketika mana dia kering, seumpama dengan air mani. Nampak tak tuan-tuan? Pak ni madhi. Madhi najis.
Mazhab Syafi'i mani tidak najis. Madhi najis, mani tidak najis. Mani mewajibkan mandi, madhi tidak mewajibkan mandi. Bahkan dia hanya mewajibkan wuduk sahaja, dan dia najis kita kena basuh anggota badan yang terkena dan juga pakaian yang terkena madhi tersebut. Mani tak najis, madhi najis. Dan wadi ialah air yang keluar dalam keadaan keruh, pekat dan dia kasar rasa dia, terutamanya ketika mana kita kencing ataupun kita melakukan kerja-kerja berat. Kalau tuan-tuan buang air kecil, tuan-tuan rasa macam, lepas tu bila tuan-tuan basuh tu, tangan tu rasa macam kesat, melekat. Itu maksudnya wadi . Biasanya dia akan keluar disebabkan oleh kita penat. Kita tidur pun kadang-kadang kita boleh cam benda tu. Kita tak ingat mimpi, tak ingat apa. Tetapi bila kita bangun, kita tengok ada tumpukan besar yang keras. Bila dia dah kering, dia rasa macam keras benda tu kan. Itu antara tanda-tanda wadi. Jadi wadi juga adalah najis dalam mazhab Syafi'i, mewajibkan wuduk dan tidak mewajibkan mandi. Faham tak? Gitu. Mewajibkan wuduk, tidak mewajibkan mandi, dan dia najis dan kita kena basuh kawasan yang kena wadi tersebut. Au khuruj maniyyin binaumin au ghairihi. Lazimahu. Hak ni jawab bagi in syartiyah. Lazimahu wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruj maniyyin binaumin aw ghairihi. Lazimahu, sepatutnya dia letak fa pada awal jawab syart, tetapi boleh sebahagian ulama dia tak letak fa, tapi yang fasihnya biasa kita letak fa. Amma ba'du fa, in fa. Faham tak? Tapi hak ni dia tak letak. Mana fa kalau kita tanya? Kita kata tak wajib di sisi sebahagian ulama. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruj maniyyin binaumin aw ghairihi fa. Sepatutnya ada gitu. Tapi sini tak ada. Lazimahu ghaslu ataupun ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Jadi kalau berlaku perkara-perkara ini tuan-tuan, apa yang wajib untuk dia buat? Apa yang wajib untuk dia buat? Dia kena mandi. Tapi di sini dia tak sebut pasal haid, dia tak sebut pasal nifas. Dia tak sebut pasal haid, dia tak sebut pasal nifas, sebab mungkin dia sedang mengajar budak-budak kecil, umur 6 tahun, 7 tahun. Jadi haid nifas ni tak perlu lagi. Tapi kalau kata kalau tak ajar umur 6 tahun, 7 tahun, apa nak cerita pasal khuruj mani, gapo semua kan? Mungkin dia mengajar anak murid lelaki saja. Kalau tak, kita kira matan ni macam tak cukup lah. Maksudnya haid nifas dia sebut. Dan satu lagi ialah kematian. Satu orang manusia yang mati, dia perlu dimandikan. Wajib untuk dimandikan. Dia tu tak wajib lah dia mandi sendiri. Tapi orang yang hidup tu wajib untuk memandikan dia. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ada beberapa benda yang tidak disebut di sini. Satu haid nifas, dan yang ketiga ialah mati. Berapa dia sebut sini? Jima, keluar mani. Dua baru. Mujama'ah, jima, keluar mani. Dua. Kalau haid nifas 4, mati 5. Satu lagi? Dia apa dia? Yang mana mewajibkan mandi? 6. Nifas adalah haid nifas sekali. Wiladah sekali. Wiladah satu lagi. Orang perempuan. Dia 3 yang mana khusus untuk wanita, dan 3 berkongsi lelaki dan wanita. 3 yang khusus untuk wanita ialah haid nifas wiladah, dan 3 yang mana berlaku pada lelaki wanita, iaitu mati, jima ataupun keluar mani, disebabkan oleh mimpi ataupun selainnya. Nampak tak tuan-tuan? Cukup 6. Jadi apa yang perlu dia buat? Yang perlu dia buat ialah lazimahu ay wajaba alaihi. Lazima bermakna wajaba atau fardun alaihi ghaslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Jadi ada dua perkara. Yang pertama sekali ialah niat. Niat mengangkat hadas besar. Niat mengangkat hadas besar ketika mana air kena anggota tubuh
Kali pertama. Tak kira lah mana-mana. Sebab dalam masalah mandi dia tak ada tertib macam wuduk. Kena basuh ni dulu, kena basuh tu dulu. Tak perlu. Nampak tak tuan-tuan? Kalau dia jiru air tu ke kaki dia dulu, dan niat masa tu, bermulalah dia punya mandi wajib. Faham tak tuan-tuan? Kalau dia nyelai, masa dia nyelai tu, Yang pertama. tak. Dengan syarat air rata dan dia niat, dikira jadi jalan lah. Mandi wajib dia telah sempurna. Dan yang kedua ialah meratakan air ke seluruh anggota badan, dah rambut sampai kena kulit kepala. Dan benda ni tidak perlu bawa kepada was-was, iaitu dhanni ghalib kita, dak dhan yang kuat kita air tu telah sampai. Dak, terutamanya orang perempuan yang rambut panjang, orang lelaki yang rambut dia tebal. Dak, dia cuba untuk sela rambut dia dan dia rasa dia tepuk-tepuk kepala dia, air dah sampai. Dak, di celah-celah telinga, di celah-celah lipatan, kawasan kuku, dan di celah lipatan perut dia. Dak, di kawasan sendi-sendi dia. Dak, dia punya lengan, dia punya lutut. Dak, semua ni dia kena jaga. Dan masa kita mandi juga, kita kena duduk bertinggung ke? Bertinggung ke bercangkung? Tak tahulah bahasa mana betul. Tinggung, cakung, supaya apa? Safahah dubur dia tu, tak, safahah dubur dia tu kena air. Sebab itu dikira sebagai anggota zahir. Faham tak? Itu dikira sebagai anggota zahir. Dia kena duduk cakung. Okey, tadi dalam masalah au khuruj mani, keluar mani, keluar sampai ke bahagian mana? Keluar sampai keluar daripada kepala kemaluan lelaki. Dan orang perempuan keluarlah daripada kawasan yang sepatutnya tu. Tak? Sebab kalau benda tu hanya bergerak di dalam batang kemaluan dia sahaja, tapi tidak nampak lelehan air itu di, orang kata, permukaan dia tu, maka itu tidak mewajibkan mandi dalam mazhab Syafi'i. Intiqal, iaitu benda tu bergerak, dia rasa renjak tali terik itu, tak, tapi tak keluar lagi, itu tidak mewajibkan mandi. Mesti benda tu keluar daripada permukaan, daripada lubang dia tu. Nampak tak tuan-tuan? Lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'aniyyati raf'il janabah. Cumanya dia kena pastikan juga di atas batang tubuh dia tu, tidak ada perkara benda-benda mana boleh menghalang air lah. Tak, macam cat ke apa ke, benda mana boleh menghalang air. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan ada anggota badan kita, kulit kita yang mana tidak kena air secara sempurna. Faham tak? Kalaulah ada di atas anggota badan kita benda yang mana boleh hilang disebabkan oleh jirusan air mandi wajib itu, kita tak perlu hilangkan lah. Maksudnya kita jeru dia hilang sendiri, tak ada masalah. Tak, tapi kalau ada benda yang mana kalau kita jiru pun dia tidak akan hilang, maka wajib untuk kita hilangkan dulu benda tu. Ini syarat sebelum kita mula mandi. Faham tak? Kalau orang ada minyak di atas tangan dia, dah ada cat dan seumpama, dia kena hilangkan dulu benda tu. Dan zaman sekarang tak susah tuan-tuan. Kita ada macam-macam alat untuk hilangkan benda-benda macam tu. Tina lah, sabun lah, dok klorok lah, macam-macam kita ada. Kita boleh hilangkan dulu baru kita mandi. Nampak tak tuan-tuan? Lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'aniyyati raf'il janabah. Saya rasa cukup dah dalam masalah mandi hadas. Dia simple ya. Kemudian nawaqidul wudu'. Nawaqid jam'u naqidah. Jam'u naqidah. Nah, naqidah iaitu benda yang naqadah, daripada perkataan naqadah, benda yang mana memutuskan sesuatu. Jadi nawaqidul wudu' ialah perkara-perkara yang mana membatalkan wudu, ataupun wudu akan terhapus, akan habis apabila berlaku salah satu daripada perkara-perkara ini. Wa yanqudul wudu'a, dan akan membatalkan wudu al-khariju min ahadis sabilain. Al-khariju min ahadis sabilain. Tengok, dia kata al-khariju di situ. Dalam mazhab Syafi'i dia kata apa sahaja yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan ataupun kedua-dua jalan. Al-khariju, yang keluar itu sama ada sikit ataupun banyak, sama ada benda itu suci pada asalnya ataupun benda itu bernajis, sama ada benda itu mu'tad ataupun ghairu mu'tad, benda yang biasa keluar ataupun tak biasa keluar daripada dua jalan tersebut. Whatever keluar daripada salah satu daripada dua kemaluan ataupun daripada kedua-dua kemaluan, maka dia akan membatalkan wudu. Cuma dia ada tafsir-tafsir nanti dalam mazhab. Cuma tafsir tu saya tak nak bagi tahu pada tuan-tuan, sebab saya rasa dah terlebih over tahap
kita cerita gini. Tapi tak apa, al-khariju, apa sahaja yang keluar. Apa sahaja yang keluar, sikit ataupun banyak. Tak, satu cawan air kencing ataupun setitis air kencing. Tak, apa sahaja yang keluar, banyak ataupun sikit. Kemudian benda itu pada asalnya suci ataupun benda itu asalnya najis. Macam keluar batu, tak, daripada kemaluan tuan-tuan, tak, belakang. Ataupun keluar darah daripada kemaluan depan tuan-tuan. Benda itu, batu tu asalnya dia suci. Tak, dia jadi mutanajis disebabkan oleh dia masuk dalam perut kita kan, ataupun duit shilling yang kita tertelan tu, tak, kemudian keluar daripada kemaluan belakang. Kan tuan-tuan tengok cerita Istanbul Aku Datang. Yang Istanbul Aku Datang Tengok. bukan, cerita lain. Umi Aida berlakon sindiket dadah. Jadi sindiket dadah tu, nak royak contoh tuan-tuan, sindiket dadah tu dia telan tau benda tu dalam perut. Dia telan benda tu dalam perut. So bila lepas immigration tak boleh nak check lah dalam perut kita. Kalau dalam bag ke dalam apa, anjing dia boleh check. Faham tak? So kadang-kadang bila dia tak makan, dia akan minum air. Bila dia dah sampai tu, bila dia teran tu, bukan najis yang keluar, benda tu sahaja yang keluar. Banyaklah cerita yang jenis telan berlian apa semua. Jadi kalau ditakdirkan yang keluar hanya benda-benda itu sahaja. Tak, benda itu sahaja yang keluar. Tengok budak perempuan gelak dah. Saya rasa dia ingat ada cerita ni, Descendant of the Sun. Tak, yang penjahat tu dia telan berlian. Ustaz tengok je. Ana mausu'i baik. Banyak benda yang diketahui. Sebab ada orang isyarat dulu, dia gelak dulu tu. Kita perasan tu mesti dia gelak yang tu dah tu. So ditakdirkan keluar benda tu saja, dan benda itu pada asalnya adalah suci, betul tak? Benda tu suci, dia bukan najis. Itu pun mewajibkan untuk dia berwuduk lepas tu. Maksudnya terbatal wuduk dia. Kalau dia nak sembahyang, dia kena berwuduk. Nampak tak tuan-tuan? Al-khariju sama ada sikit ataupun banyak. Sama ada benda itu asalnya bersuci ataupun benda tu memang najis. Kalau najis tu macam feces tu lah yang kita kata najis lah. Tak, tahi dan seumpamanya. Sama ada benda itu mu'tad ataupun tidak mu'tad. Benda itu mu'tad ataupun tidak mu'tad. Benda itu memang biasa keluar daripada kemaluan seperti air kencing dengan najis tu, ataupun benda tak mu'tad, macam keluar darah ke, ataupun keluar ulat ke. Tak, maka ini semua membatalkan wuduk di sisi mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih. Min ahadis sabilain, salah satu daripada dua jalan ataupun keluar daripada kedua-dua jalan. Dan ada tafsir dia lah, jalan tu jalan yang asli ataupun jalan itu jalan yang tertutup dan seumpamanya. Ada benda dalam kitab-kitab, tapi benda ni orang kata nadir lah masalah sekarang. Jadi cumanya dia kata as-sabilain, dia terjemah dengan al-qubul awid dubur ala makan, iaitu kemaluan depan dinamakan sebagai kubul, kemaluan belakang dinamakan sebagai dubur ala makan. Tak kira apa pun sifat benda yang keluar itu. Ini terjemah dia, ala makan. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah mani. Satu orang lelaki, dia berwuduk, dia tidak berhadas. Kemudian tak tahulah, dia fikir, dia teringat awet dia fikir, terkeluar mani. Pancut lalu. Tidak keluar mazi, tidak keluar apa. Kalau keluar mazi, dikira najis. Betul tak? Hak ni memang dia tahap fikiran dia tu Masya Allah, keluar mani terus. Tidak ada mukaddimah mazi. So apa hukum dia? Dalam mazhab Syafi'i dia kata wuduk dia tidak terbatal, cuma wajib untuk dia mandi sahaja. Wuduk dia tidak terbatal, cuma dia wajib untuk mandi sahaja. Sebab dalam mazhab Syafi'i ada beza antara orang yang berhadas besar dengan orang yang berhadas kecil. Orang yang tidak berhadas besar tidak semestinya dia tidak berhadas kecil. Sekarang insya-Allah kita semua tidak berhadas besar. Tapi adakah kita secara automatiknya kita tidak berhadas kecil? Tak. Mungkin kita kentut tadi. Ada orang yang mana dia selamat daripada hadas besar, tidak semestinya dia selamat daripada hadas kecil. So sekarang dalam mazhab Syafi'i dia kata al-khariju min ahadis sabilain illa al-mani, kecuali mani. Mani dia mewajibkan mandi tetapi dia tidak membatalkan wuduk. Kalau selepas itu dia mandi wajib dan dia tidak melakukan perkara yang mana membatalkan wuduk dalam mandi wajib, maksudnya ketika mana dia basuh anggota kemaluan dia guna glove sebagai contoh, sarung tangan, dia tak sentuh dengan tangan dia sendiri,
dan dia tidak kentut, tak, masa dia mandi dia tak sentuh isteri dia ataupun dia tak sentuh perempuan ajnabi. So selepas dia selesai mandi wajib, kalau dia tidak berwuduk sekalipun, tak, dia telah dikira ada wuduk dan dia boleh terus solat. Nampak tak? Sebab ada khilaf di dalam mazhab kita, adakah apabila kita mengangkat hadas besar, hadas kecil akan terangkat sekali ataupun tidak. Nampak tak? Atas qaul ni, tak, dia kata hadas kecil tidak terangkat. Ataupun kita kata atas qaul yang mengatakan hadas kecil tidak terangkat, dia boleh terus mandi. Sebab wuduk dia intact lagi. Wuduk dia tu masih lagi ada. Sebab dengan keluarnya mani tanpa keluar madhi dahulu, dan itu tidak membatalkan wuduk, bahkan dia hanya mewajibkan mandi sahaja. Kaedah dalam mazhab Syafi'i, ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi lam yujib adnahuma bi'umumihi. Ini kaedah dalam mazhab Syafi'i. Ma aujabal amrayni bi khususihi, apa yang mana ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi, dah, apa sahaja yang mewajibkan benda yang paling berat daripada dua benda, dah, bi khususi, dengan sebab khususnya, lam yujib adnahuma, tidak akan mewajibkan, dah, tidak akan mewajibkan adnahuma, yang paling ringan antara dua perkara, bi umumihi, disebabkan oleh umumnya. Gapo tuan-tuan faham? Gapo tuan-tuan faham? Contohnya, ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi, apa yang menyebabkan yang paling berat antara wuduk dengan mandi, apa yang paling berat? Mandi. A'zamal amrayn, yang paling berat. Bi khususihi ay bi khususi khurujil mani, disebabkan oleh khusus keluarnya mani. Lam yujib, maka tidak akan mewajibkan adwanahuma, dah, ataupun adnahuma, yang paling ringan iaitu wuduk, bi umumihi ay bi umumil kharij, disebabkan umum benda yang keluar. Faham tak? Benda ni ada tuan-tuan, akan dibahaskan dalam masalah hudud nanti. Orang mana melakukan beberapa perkara yang secara umum kita nampak dalam diri dia dikena dua-dua had. Tak? Dikena dua-dua had, disebat dan juga direjam. Disebat dan juga direjam. Adakah kita akan buat dua-dua ataupun kita tidak akan buat dua-dua? Contoh, buat mana ngaji usul fiqh tak? Ngaji rasanya. Satu orang lelaki yang mana dia telah berkahwin, perkahwinan yang sah, dan dia telah bersetubuh dengan persetubuhan yang sah, dia digelar sebagai satu orang yang muhsan ataupun muhsin. Kalau dia berzina, dalam mazhab kita, dia kena rejam. Betul tak? Sebelum dia direjam sampai mati, apabila cukup syarat, wajib kita sebat dia dulu 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Lelaki yang berzina, perempuan yang berzina, fajliduhuma mi'ata jaldah, hendaklah kamu menyebat mereka berdua sebanyak 100 sebatan. Adakah wajib untuk kita kumpulkan kedua-dua hukuman ini? Nampak tak tuan-tuan? Adakah wajib untuk kita kumpulkan kedua-dua hukuman ini pada lelaki yang mana dia telah berzina dan dia ialah penzina yang muhsan ataupun muhsin, yang telah berkahwin dengan perkahwinan yang sah dan dia telah bersetubuh dengan persetubuhan yang sah menurut pada pandangan syarak? Adakah kita kena dua-dua? Mazhab Syafi'i kan tuan-tuan? Tak wajib kan untuk kita jald. Betul tak? Rejam terus. Untuk kita sebat, kita hanya perlu rejam terus sahaja. Nampak tak? Tapi kita nak tahu mana dalil az-zaniyatu waz-zani. Dia zani, dia zaniah, Tapi ghair muhsan. dalam hadis tu tak sebut pun muhsan ghairu muhsan. Dalam ayat tu tak sebut pun muhsan ghairu muhsan. Kaedah dalam mazhab Syafi'i, ma yujibu a'zamal amrayni bi khususihi lam yujib adnahuma bi umumihi. Dalam mazhab Syafi'i, apa yang mana mewajibkan a'zamal amrain, dalam kes ni yang paling berat sekali antara sebatan dengan rejam, yang mana paling berat? Rejam. Bi khususihi ay bi khusus kaunihi muhsinan, kerana khusus dia itulah satu orang penzina yang muhsin atau muhsan. Lam yujib adnahuma, maka tidak akan mewajibkan lagi ke atasnya adnahuma ataupun adwanahuma, yang paling ringan,
iaitu dalam kes ni sebat berbanding dengan rejam. Bi'umumihi ay bi'umumi kaunihi zaniyan. Kerana umum dia ni satu orang yang berzina. Nampak tak tuan-tuan? Tapi apa dalil bagi kaedah ni? Itu kena tanya Imam Syafi'i dengan mujtahid dalam mazhab. Kita mukallid, right? Kaedah bodoh. Kaedah tak bodoh, kita bodoh. Kaedah simple macam ni pun kita boleh sebut, tapi kita tak boleh nak berhujatkan kaedah tu. Nampak tak? Kalau kita nak tolak, mesti kita berhajat kepada ilmu untuk tolak kaedah ni. Kita nak isbat kaedah ni, kita tak pandai. Kita hanya boleh nukilkan apa yang disebut oleh para ulama dan fuqaha kita. Sebab ada pendapat di kalangan fuqaha yang mana mereka mewajibkan kedua-dua hukuman ini dilaksanakan ke atas penzina muhsan. Nampak tak tuan-tuan? Saya janji dengan tuan-tuan saya nak syarah kitab ni ringkas-ringkas kan. Tapi kadang-kadang ada ketika-ketika kalau kita baca dengan keadaan kita faham, lebih baik daripada kita cepat habis. Nampak tak tuan-tuan? Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilain al-qubuli aw ad-duburi ala ma kan. Faham tak tuan-tuan? Ini benda yang tuan-tuan akan jumpa dalam banyak dalam banyak kitab-kitab tinggi nanti. Wa yanqudul wudu'a, begitu juga akan membatalkan wudu' zawalul aqli. Zawalul aqli, hilang akal. Bila hilang akal maksudnya dia tak boleh nak tamyiz dah. Dia memang blur, dia memang tak boleh nak bezakan kanan kiri, dia tak boleh nak beza dah. Dia tak tahu apa. Zawalul aqli bisababi naumin, ai binaumin ai bisababi naum, kerana dia tidur. Cuma dalam masalah tidur ni tuan-tuan, dia ada beberapa peringkat. Tidur ni hak memang dia tak faham gapo dah. Dia tak tahu gapo, dia memang dia tidur. Apa kerah dah tidur. No, memang dia tidur, itu dinamakan tidur. Kalau dia boleh dengar suara orang, walaupun dia tak faham apa yang disebut oleh orang tersebut, itu tidak dinamakan tidur dalam istilah syarak. Itu dinamakan sebagai nu'as. Iaitu dia macam mengantuk lah. Tak, dia kata mengantuk. Faham tak? Kalau dia dengar orang kecek dan dia faham, tu memang confirm tak tidur lah. Faham tak? Kan kalau kita duduk dalam bilik, kita duduk baring, kawan-kawan kita duduk sembang, kita boleh dengar suara orang gitu ni. Itu tidak dinamakan tidur. Itu dinamakan nu'as. Jadi kalau kita dengar khutbah, nah, kalau kita dengar khutbah, kita dengar je orang cakap, tapi taklah maksudnya 30 minit tu kita dengar 30 minit, tapi ada kita dengar tak faham, tak, bunyi ngongeng-ngongeng, itu tidak dinamakan tidur. Nampak tak? Maka confirm lah orang yang itu keadaannya tidak batal wuduk dia. Faham tak? Kalau orang yang mana tidur dengan erti kata dia tak dengar langsung dah orang kecek, di alamnya yang tersendiri, itu dinamakan tidur. Jadi zawalul aqli, hilang akal, iaitu zawalul tamyiz. Dia tak boleh nak bezakan dia duduk dalam dunia mana. Tak, binaum ai bisababi naum au ghairi, selain daripada naum. Contohnya dia mughma alaih, dia pengsan, ataupun dia mabuk. Tak, dia mabuk. Dan dalam masalah zawalul aqli, dalam kes ini tidak kisahlah zawalul aqli itu sama ada automatik berlaku ataupun dia sengaja, ataupun dia ada saham menyebabkan dia hilang akal. Faham tak? Ada saham dia menyebabkan dia hilang akal. Macam dia minum arak, dia hilang akal, tak kisah. Ataupun dia makan ubat sebab dia semua, dia makan ubat sampai dia mengantuk, drowsy, gila-gila, sampai lah sekali dia tidur, tak, hilang akal juga. Ataupun memang dia mengantuk gila-gila, dia tidur 4-5 hari dah dia tak tidur. Kemudian dia tidur sampai 2-3 hari dia tak bangun, sebab mengantuk gila dia tidur. Ada Mesir tuan-tuan, 3 hari tidur tak bangun. Budak ni kita pilih kata baik mati lah daripada hidup lagu ni. Jadi tak kira lah asalkan zawalul aqli, sama ada dia sengaja menyebabkan dia hilang akal ataupun dia tak sengaja, maka ini membatalkan wudu. Au ghairihi itu tuan-tuan pandailah letak. Tak sebabkan oleh minum arak ke, ambil ubat ke, ataupun dia ni pengsan ke, illa, kecuali ada istithna, iaitu illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Ai nauma mumakkinin, tanwin tu kita boleh ganti dia jadi alladhi. Illa naumal ladhi da yumakkinu maq'adatahu minal ard. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu, ai illa naumal ladhi yumakkinu maq'adatahu minal ard, iaitu satu orang yang mana dia tidur dalam keadaan pelapik punggung dia tu dak kejap kemas di atas lantai ataupun di atas tanah, di atas ground yang dia duduk tu.
Tak kira sama ada dia menyandar ataupun tidak menyandar. Yang paling penting, tak, dia punya punggung tu kemas. Dan untuk dikira tidur yang macam ini tidak membatalkan wudu, ada beberapa syarat. Yang pertama sekali, kata para ulama, kena tamkin lah, pelapik punggung dia tu kejap lah di atas tanah ataupun ground yang dia duduk ataupun lantai yang dia duduk. So, kalau dia duduk dalam keadaan tidak kejap pelapik punggung dia, macam dia duduk silang lutut dia, tak, dia duduk gini, tak kejap lah pelapik punggung. Sebab mungkin kita kata bawah dia tu nak terbuka. Sebab dalam hadis Nabi SAW kata an-naum wika'ussah. Naum ni merupakan madhinnatul hadath. Tak, naum ini merupakan tempat hadath. Biasa berlaku hadath, dia tak perasan dia kentut ke apa ke. Bahas panjang dalam hadis. Benda ni dhan. Kaedah sebelum ni kita guna, tak, dalam masalah taharah, dalam masalah wudu, tak, kita tidak akan batalkan wudu, kita tidak akan hilangkan status sucinya air dengan benda-benda yang dhan. Betul tak? Betul tak? Betul tak ni? Kita ada wudu, aku dah batal belum? Dah batal belum? Kata para ulama, dhan la yuzalu bisyak. Kan al-yaqin la yuzalu bisyak. Tak, kalau kita dhan ataupun kita syak, tak, sepatutnya intact benda tu. Tak, wuduk kita masih ada, air masih lagi bersih. Tetapi dalam keadaan ni kita berwuduk dan kita tidur. Tapi kenapa kita dalam kes ni kita tak kata, tak, aku tak yakin kentut pun, kenapa kita kata batal semayang? Kita kata batal wuduk yang kita ada. Sepatutnya untuk membatalkan wuduk yang dah jelas ada, kita berhajat kepada yakin. Faham tak? Sebab dalam kes ni, sebab ada dalil. Nabi SAW kata an-naum wika'ussah, iaitu wika'ussah, tidur ini merupakan kata ikatan bagi punggung kita tu, iaitu dubur kita tu. Faham tak? Kalau kita tidur, kita tak tahu tak, dia keluar ke tak. Jadi kalau kita sedar, kita tahu kita ada tamyiz, angin keluar ataupun tidak. Jadi ulama-ulama syarah, sebab ada hadis ni dalam bab ini, walaupun kita tidak yakin, tak, ulama kata kita turunkan dhan itu manzilatul yaqin. Sebab hadis nas, walaupun dia lawan kaedah biasa yang kita guna. Yang mana dalam syarah-syarah ulama kata, ulama turunkan dak dhanniyah ini manzilata inniyah. Inniyah tu inna, sesungguhnya. Dhanna sepatutnya, tak, kita kata mungkin sebab dia tidur nanti angin keluar. Kita guna perkataan mungkin kan, betul tak? Sepatutnya kalau ikut kaedah, mungkin ni tidak akan boleh menghilangkan wuduk yang telah jelas kita buat sebelum ni. Tapi kerana adanya nas, ulama kata dhanniyah itu yunazzal manzilata inniyah, diberi hukum inna padanya, itu hukum yakin. Kalaulah bukan kerana adanya nas itu, nescaya kita akan kata tidur itu tidak membatalkan wuduk. Nampak tak? Syarat yang pertama untuk wuduk dalam keadaan untuk wuduk tidak batal bila kita tidur, yang pertama sekali memakan maq'adatahu. Yang kedua, dia punya tubuh badan tu tubuh badan yang average, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Faham tak? Kalau dia terlalu kurus, mungkin kita kata pelapik punggung dia tu tidak apa panggil, tidak tertutup dengan elok dan seumpama. Yang benda ni disebut oleh para fuqaha. Dan yang ketiga, bila dia bangkit dalam keadaan yang dia tidur tadi. Kalau dia tidur dalam keadaan duduk kejap pelapik punggung, tapi dia bangkit dalam keadaan lain, sama ada dia tertiarap ke, dak kaki dia dah jadi bertimpuh ke, tak boleh terbatal wuduk tu. Yang keempat, di sisi Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih, tidak ada satu orang adlun, dan adil di sini ialah adlu riwayah, bagi tahu kepada dia bahawasanya telah berlaku perkara membatalkan wuduk ketika mana kamu tidur tadi. Macam kalau dia duduk tepi kawan dia, masa nak semayang Jumaat tu, kawan dia dengar khutbah dengan penuh khusyuk, anticipating, dalam keadaan dia khusyuk, dia dengar dalam keadaan yang begitu khusyuk, lepas tu dia bunyi angin keluar daripada kawan dia, kita, maka kawan dia tu adil di sisi dia, adlu riwayah. Maksudnya apa dia cakap tu kita akan dengar, kita terima, maka pada waktu tersebut batal. Wajib kita pergi berwudu. Nampak tak?
wajib untuk kita pergi berwuduk. Di sisi Ibn Hajar. Di sisi Ar-Ramli, tak. Wajib dia berwuduk kalau satu orang yang maksum bagi tahu dia. Jadi zaman sekarang, di sisi Ar-Ramli, tak wajib berwuduk lagi. Kalau kamu bagi tahu, keluar angin ataupun kamu sentuh perempuan masa kamu tidur tadi, tidak wajib di sisi Ar-Ramli. Sebab apa Ar-Ramli? Dia mensyaratkan maksum yang bagi tahu. Maksum, Nabi. Nabi tak ada dalam ni. Imam maksum lagi lah tak ada. Mana? Jadi di sisi Ibn Hajar, kalau adlun, satu orang yang adil iaitu adlun riwayah, boleh. Wa yanqudul wudu'a, dan begitu juga akan membatalkan wuduk massu qubuli aw duburi adamiyyin minhu aw min ghairihi, iaitu mas. Mas ni biasanya sentuh. Dia ada beza antara mas dengan lamasa. Massa lamasa, lebih kurang ada 10 perbezaan antara massa dengan lamasa. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi hujjah dalam bahasa. Benda tu disebut dalam Taqirat Sadidah, sebut dalam Baijuri, disebut perbezaan antara massa dengan lamasa. Sebab tu dalam ini disebut massu, sentuh. Massu qubuli au duburi adami, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Adami, manusia. Kalau sentuh kemaluan binatang, tak batal kalau ikut ni, kan? Minhu, sama ada kemaluan sendiri, au min ghairihi, ataupun kemaluan orang lain. Anak dia sebagai contoh, jangan fikir pelik sikit. Jangan fikir pelik. Fakri berwuduk dia pergi sentuh kemaluan Kimi, mana boleh? Tak. Dia tuan-tuan faham benda-benda yang mudah sikit, iaitu anak dia. Nah, dia nak kena basuh kencing anak dia ke apa semua. Au duburi adamiyyin minhu au min ghairihi, ataupun selain daripadanya, disentuh kemaluan dia sendiri ataupun kemaluan orang lain. Dan syarat satu tu bibatnil kaf, ini dinamakan sebagai batnul kaf. Ataupun dinamakan juga sebagai rahah. Faham tak? Hak ni dinamakan sebagai zahar. Hak belakang ni. Bat ataupun rahah sama. Batnun ataupun rahah sama. Bibatnil kafi wa butunil asabi'. Butunil asabi' ni. Jadi apakah dinamakan sebagai batnul kafi? Iaitu sekira-kiranya benda yang hilang bila kita gabungkan antara dua tapak tangan dan kita tekan sikit. Ni. Benda yang hilang tengah ni lah, itu dinamakan batn. Jadi yang tepi-tepi ni, tidak dikira sebagai batn. Jadi kalaulah satu orang tu dia nak basuh berok anak dia, selepas dia berwuduk, dia pergi, berok anak setahun mana sangat, budak umur setahun lebih dah, dia pergi gosok lagu tu. Maka tidak membatalkan wuduk dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad tak kira sentuh ke depan ataupun belakang batal. Sebab man massa dalam mazhab Syafi'i ialah dengan batnul kaf ataupun rahatul kaf. Faham tak? Jadi kalau dia nak kecing, kemudian dia nak basuh kemaluan anak dia yang lelaki, dia pegang kemaluan tersebut dengan tepi tangan dia, macam buat speed anak dia. Dia speed, kemaluan anak dia tu, dia speed. Kemudian dia jiru air. Dia jiru air, maka tidak batal. Sebab ini tidak hilang ketika mana kita rapatkan di tepi ni. Faham tak? Kalau tuan-tuan rasa berwuduk, lepas tu rasa geli-geli nak main, lepas tu pegang kemaluan sendiri ke tepi, lepas tu duk gosok gitu. Aku juga tidak membatalkan. Berat aku gini. Tapi terpaksa bagi tahu tuan-tuan untuk fahamkan tuan-tuan. Tapi kalau keluar madi, batal lah wuduk tuan-tuan. Kalau keluar mani, tak batal lah wuduk tuan-tuan. Faham tak? Wa butunil asabi'. Jadi bila dia kata bi batnil kaffi wa butunil asabi', maka kharaja dhahrul kaf ataupun dhahrul asabi'. Tak batal. Faham tak? Kalau tuan-tuan sentuh, tak rasa gatal tu lepas mandi tu. Orang kata, dulu orang kata buat kerja sia-sia ke mah? Mencurahkan air ke dalam keladi tak? Tu memang sia-sia lah. Lepas tu dia kata, antara peribahasa baru, moden, sia-sia, ialah menyentuh kemaluan selepas berwuduk. Tu sia-sia juga. Sebab apa? Sebab dia kena ambil wuduk mula.
benda tu membatalkan wuduk. Lepas tu kalau dia rasa gatal, tak? Dia rasa gatal dalam bilik air, tak ada benda yang mana dia boleh guna, dia ambil wuduk dah. Dia terlupa bawa towel. Tak? Jadi dia nak garu. Jadi nak garu kan nak gatal dia. Tu dia guna dak zahrul ni, dia genyeh. Tak? Tidak akan membatalkan wuduk dia. Sebab apa? Sebab dia tidak guna batnul kaf. Faham tak tuan-tuan? Gatal ni bukan boleh tunggu. Tak? Kalau nak tunggu nak ambil benda lain ke apa payah, takkan nak guna buah gigi. Tak? Dia pun guna tangan dia, tak apalah. Boleh? Seksa boh gatal ni. Jangan main-main. Wa yanqudul wudu' massu qubuli aw duburi adamiyyin minhu aw min ghairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'. Kabiran kana aw saghiran, tak kira kita sentuh tu besar ataupun kecil. Besar atau kecil tu bukan kemaluan tuan-tuan. Orang yang disentuh tu, dia orang yang besar ataupun dia orang yang kecil. Faham tak ni? Fakri, faham ke tak? Kabiran kana aw saghiran, bukan kemaluan. Kabiran ni iaitu orang itu, besar ataupun orang itu kecil. Faham tak? Walau waladahu, walaupun anak dia budak kecil, tak, setahun 2 tahun, batal juga. Walau ni ghayah untuk isbatkan hukum batal ni. Walau maitan, selagi mana dia manusia, tak, walaupun dia satu orang mayat, batal. Faham ni? Wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila ha'ilin illa dhufuran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'. Dan begitu juga akan membatalkan wudu iltiqa' basharatay. Dia tak sebut massa sekarang. Dia sebut iltiqa'. Sebab perkataan massa, antara makna yang ada pada perkataan massa yang berbeza dengan la massa, yang pertama sekali ialah massa ni tuan-tuan, dia akan membatalkan wudu al-mas, orang yang menyentuh duna bukan malmus, duna al-mumas, orang yang mana disentuh. Faham tak? Kalau saya sentuh kemaluan anak saya lah yang umur 10 tahun. Kalau nak sebut nama korang melampau pula. Tak, saya sentuh kemaluan anak saya yang umur 10 tahun. Tak. Jadi massa saya batal. Anak saya kalau dia berwuduk tidak batal. Faham tak? Tapi kalau la massa, tak, la massa dua-dua batal. Faham tak? Aw lamastumun nisa sebenarnya ialah dalam bab jima' lah dalam mazhab Syafi'i. La massa ialah dalam bab jima', bukan dalam bab wudu. Sebab dalam bab wudu kita sebut massa. Faham tak? Jadi dia kata wa yanqudu al-wudu iltiqa'u basharatai. Dia tak sebut mas. Kalau dia sebut mas, mungkin akan memahamkan yang sentuh itu akan batal, yang disentuh itu tidak batal. Tapi tak, dalam ni dia kata iltiqa' basharatai rajulin. Iltiqa' basharatai. Basharatai ni ialah musanna kepada kulit. Basharatai, kulit. Bila kita sebut kulit, dia bagi tahu dah belakang tu illa dhufran. Kalau kita sentuh kuku, au sya'ran, kita belai rambut, au sinan, kita pergi sentuh gigi awet kita, bini kita. Tak, aku Syafi'i, sentuh gigi tak batal wuduk. Ataupun kita pergi main rambut dia, bini kita, dia tengah masak, kita pergi usap-usap rambut tak kena. Kulit, anggota badan kita, maka tidak membatalkan wuduk. Au sinan ataupun gigi. Apa ta'lil mazhab Syafi'i kata? Tempat-tempat ni biasanya tidak ada syahwat padanya. Tapi sambil ni kita sentuh rambut, kau syahwat tak? Tambahan bini baru lepas syampoo rambut. Tak? Jadi, tapi kita sebut bagi tahu apa yang disebut dalam kitab-kitab. Ta'lil, kalau kita tanya, apa ni? Illa dhufran, au sya'ran, au sinnan. Tak? Apa benda ni dikeluarkan? Antara ta'lil disebut oleh para ulama' sebab benda ini bukan madhinnatus syahwah. Dan satu lagi, masa ini melibatkan basyarah, tak silap saya. Dia melibatkan kulit. Sekejap saya cek. Saya tak hafal pun 10-10 tu. Tapi, tahulah sikit-sikit. Bila lah nak habis kitab kita ni, kalau nak syarah dengan cara lagu ni. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita ambil molek dah masa ni, lalu
kitab-kitab tinggi nanti kita tak ada masalah sangat. Boleh apa ni? Okey. Dia untuk jumpa. Iltiqa' basyaratai rajulin wa imra'ah. Jadi kata sentuh kulit. Kalau tak sentuh kulit macam gigi, rambut ataupun kuku, tak ada masalah lah tak? Tapi dia kata rajulin wa imra'ah. Keluar daripada tu, maksudnya tidak termasuk dalam hukum ni ialah kalau sentuh laki dengan laki ataupun perempuan dengan perempuan, tak batal wuduk. Faham tak? Kalau sentuh satu orang lelaki dengan khunsa muskil, kita tak tahu status dia lelaki ke perempuan, batal ke tak? Tak batal. Sebab mungkin dia lelaki. Faham tak? Sebab kaedah dalam mazhab, benda itu akan membatalkan wuduk, menghilangkan wuduk yang yakin kita ada tu hanya dengan yakin sahaja. So syak dia lelaki ataupun perempuan tidak akan membatalkan wuduk. Faham tak? Berbeza dengan masalah tidur tadi sebab ada nas. Iltiqa' basyaratai rajulin wa imra'atin. Tapi lelaki dengan perempuan tu yang bersentuh kulit tu syarat dia ialah kabirain. Kabirain di sini tuan-tuan, tak, bukan maksud balighain. Kabirain di sini bukan maksudnya balighain, yang baligh. Bukan kabir ni dengan arti kata balighain lawan orang yang tidak baligh, bukan. Maksud kabirain di sini ialah orang yang mana telah sampai kepada had tushtaha. Tushtaha, kalau perempuan tushtaha ataupun lelaki yushtaha, kita dah ada rasa nak kepada dia, dah, untuk berkahwin dengan dia. Di sisi orang yang mana ada fitrah yang salimah ataupun salimah, maksudnya dia punya fitrah dia tu fitrah yang betul lah. Bukan apa dia panggil Philadelphia, apa yang budak-budak ni, budak-budak kecil dia panggil apa? Benda-benda tu kan, maksudnya orang yang suka budak-budak kecil. Jadi orang yang macam tu, dia tengok budak setahun 2 tahun pun, macam Khomeini tu, kalau dia tengok setahun 2 tahun pun, dia akan rasa budak tu tushtaha dah pada dia. Tak, hak tu tak termasuk. Maksudnya kita kata tushtaha sebab dhabit ijtihad ni, kita suka, kita nak kahwin ni, dia benda yang payah untuk kita tentukan. Jadi dia kembali kepada orang kata ashab at-taba'i as-salimah, iaitu orang-orang yang average, general, yang betul lah. Jadi walaupun dia tidak balik lagi, let's say kalau umur dia 7 tahun tapi sebab pemakanan dia, badan dia dah besar, dah gebu, dah comel, putih, jadi kita pun ada ijtihad nak kahwin dengan dia. Jadi hak tu kalau kita sentuh pun membatalkan juga wuduk. Nampak tak? Sebab kabirain di sini bukan masalah baligh. Faham tak? Masalah ni ialah ijtihad, kita nak kahwin dengan dia di sisi ashab at-taba'i as-salimah. Faham tak? Kita tengok budak-budak sekolah ni, siapa pernah mengajar sekolah? Tak, siapa pernah mengajar kafar? Budak-budak baru umur 8 tahun tapi boleh nikah dah dengan dia. Kalau kita nak kira dari sudut sebab pemakanan, genetik, dia minum susu seumur, makan konflik seumur, sosis seumur, tak bukan kita ketok-ketok lah tu. Macam buat tu, boleh tu yustah lah tu kalau tengok. Sebab gebu molek nampak tu. Boleh tak? Okey, kabirain. Tetapi ada syarat lagi, ajnabiyain. Ajnabiyain ni mereka orang luar. Mereka ni bukan mahram. Kalau sentuh lelaki perempuan, tapi mereka ini walaupun kita kata dari sudut baligh, dah ada syahwat, kalau kita tengok dia, kita nak kahwin dengan dia, tapi sekarang dia ni, mereka ni bukan ajnabi, mereka ni mahram. Tak, maka tidak batal juga wuduk dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan, tafsir dia panjang dalam isu ni. Cuma kita nak royak ajnabiyain keluar dengan perkataan ajnabiyain ialah mahramiyain. Dan mahramiyah dalam mazhab Syafi'i dia ada 2 grup besar. Yang pertama, mahramiyah disebabkan oleh nasab, dan yang kedua, mahramiyah disebabkan oleh musaharah ataupun zawaj, disebabkan oleh perkahwinan. Dan satu lagi,
mahramiyah disebabkan oleh radha'ah, iaitu susuan. Saya bagi tahu dua tadi. Tak, dia tiga. Satu nasab, satu radha'ah susuan, dan yang ketiga disebabkan oleh musaharah, iaitu disebabkan oleh zawaj, berkahwin. Okey tuan-tuan. Ada berapa semua-semua? Tiga ni. Ada berapa semua-semua? 18. 7 sabit daripada ayat Quran. Muka surat terakhir juzuk keempat, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Tak, muka surat terakhir juzuk keempat, Allah Ta'ala cerita perempuan-perempuan yang mana tidak boleh kita kahwini. Hurrimat alaikum. Gapo hurrimat alaikum? Mak kita jadi haram. Na'udzubillah, mak kita bukan babi. Tak. Siapa kita nak kata haram? Kita kena ta'awil lah. Takut kita kata haram, kita tak lagi setuh. Kan? Hurrimat alaikum ummahatukum, iaitu nikah ummahatikum. Faham tak? Kalau kita zahir semata-mata, tak. Wah, dalil ni. Hurrimat alaikum ummahatukum. Tak boleh setuh makmu. Bimanzilati khinzir. Na'udzubillah. Sebenarnya dalil ada. Cuma dia tengok dalil tu bukan dengan bisahihin nazar fit dalil. Faham tak? Dia tak tengok dengan cara yang betul. Dia tak tengok dengan cara yang betul. Kan ada Syekh Amjad cerita, hak dia dalil solat jemaah. Solat jemaah wajib kan. Dia kata apa dah ayat dia? Qul huwallahu ahad. Bingung. Dia kata semuanya jemaah wajib. Tapi mana dalil dia? Qul huwallahu ahad. Kita dengar tak faham mana dalil dia. Memang dia ada dalil, tetapi cara guna dalil tu tak betul. Lepas tu Syekh Amjad, saya tak ingat ayat dia guna, dia kata aku ada dalil, tak wajib sembahyang Jumaat. Mana dalil budak tu kata? Syekh Amjad pun baca satu ayat, memang tu tak ada kaitan langsung. Mungkin kita kata ada dalil dia, apa dalil? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak. Dia kata, bingung budak tu. Dia tak khabar. Dalil dia mula-mula tu orang tak faham. Memang dalil ada, tetapi cara nak memahami dalil, hak ni penting ngaji usul fiqh, iaitu bisahihin nazar. Kita tengok dengan cara yang betul, kaedah yang betul. Baik tak tuan-tuan? Jadi hurrimat alaikum ummahatukum, mak-makmu, wa banatukum, anak perempuan, wa akhawatukum, saudara perempuan, iaitu adik-beradik perempuan. Tak. Wa ammatukum, tak, makcik belah ayah. Wa khalatukum, makcik belah mak. Tak. Wa khalatukum wa banatul akhi, anak saudara melalui adik-beradik lelaki kita. Wa banatul ukht, anak saudara melalui adik-beradik perempuan. 7 Allah Ta'ala sebut. Kemudian 7 juga melalui radha'ah, iaitu susuan. Sabit daripada hadis, tak, apa yang diharamkan disebabkan oleh nasab, itu juga akan diharamkan disebabkan oleh radha'ah. Jadi 7 juga. Cuma mahramiyah ini melibatkan siapa tuan-tuan? Melibatkan kita dengan keluarga susuan kita sahaja. Dia tidak akan melibatkan adik-beradik kita, mak ayah kita. Saya ada adik seorang lelaki, sebagai contoh A. Saya menyusu dengan satu keluarga. Dia ada anak perempuan, makcik, tak, dia ada dan anak-anak saudara perempuan dengan apa nak. Jadi hukum mahram tu saya dengan keluarga itu sahaja. Dia tidak akan melibatkan adik-beradik saya ni yang tidak menyusu dengan keluarga tersebut. Faham tak? Dan mahramiyah ni melibatkan, orang kata batal wudu, boleh berkhalwat, maksudnya boleh bersama dengan mereka, naik kereta sekali dan seumpamanya. Tetapi tidaklah sampai membawa kepada mewarisi harta pusaka dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Dan 3 disebabkan oleh musaharah. Apa 3 disebabkan oleh musaharah? 1, isteri kita. Isteri kita tak masuk. Isteri kita tak masuk. Dia dikira ajnabi isteri kita. Disebabkan oleh musaharah. 7, 14 baru. 4 lagi duduk mana? Okey. Yang pertama sekali ialah kita kata isteri ayah kita. Isteri ayah kita. Bukan mak kita lah, isteri ayah kita. Mak tiri kita, Mak tiri. bekas mak tiri dan seumpamanya. Apa sahaja dikahwin oleh ayah kita, tak, mak kita masuk dalam nas tadi, hurrimat alaikum ummahatukum. Tak, wa antankihu apa? Wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan sekali-kali kamu kahwin
dengan wanita-wanita yang mana telah dikahwini oleh ayah kamu. Satu. Kemudian isteri anak kita. Isteri anak. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Nampak tak? Kita tak boleh kahwin dengan isteri anak kita walaupun dicerai dah lepas tu. Betul. Dan begitu juga dengan betul tak ni? Betul lah kan? Isteri anak kita tak boleh kahwin. Cucu kita tak boleh kahwin. Cucu suami. Tak? Cucu anak kita tak boleh kahwin. Wa in nazal wa in ala. Wa in nazal wa in ala. Walaupun turun walaupun naik ke atas tak boleh kahwin. Isteri tak, kita tak boleh kahwin. Isteri ayah tak boleh kahwin. Maksud datuk nenek dia, nenek-nenek dia atas pun tak boleh kahwin. Tak. Anak bagi cucu kita tak boleh kahwin. Berapa dari situ? Isteri anak dengan isteri ayah 16. 16 dah. 2 lagi. Satu lagi kita tak boleh kahwin yang kita namakan sebagai rabib. Anak tiri. Kita namakan sebagai rabib iaitu apabila kita telah bersetubuh dengan Mak dia. mak dia, isteri kita, mak dia. Tak, maka kita tidak boleh kahwin lagi dengan anak dia. Tak, warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Mahara. Jadi isteri itu yang kita nak kahwin, dia ada anak dengan suami yang sebelum ni. Tok Syalik. Nah, kemudian kita kahwin dengan isteri, kita kahwinlah dengan isteri baru kita dan dia ada anak. Sebelum kita sempat dukhul dengan isteri baru kita, kita tengok anak dia comel. Tak, kita bercerah. Bini tu kita nak nikahkan anak dia, boleh tak boleh? Boleh. Sebab dengan syarat kita tak dukhul lagi dengan mak dia. Dukhul ummahat yuharrimul banat. Wa'qdul banat yuharrimul ummahat. Okey. Dan sekarang dalam ayat tersebut fi hujurikum, yang mana anak perempuan itu membesar di dalam rumah kamu, anak tiri kamu tu membesar dalam rumah kamu. Itu bukan qaid dalam mazhab. Bahkan di sisi para ulama itu bukan qaid secara ijma'. Ataupun adalah satu dua qaul yang syadz tapi tidak diterima, iaitu kalaulah dia tidak membesar dalam rumah kita, anak tiri itu membesar dengan ayah asal dia ataupun di rumah anak yatim ke manakah, kita tetap tidak boleh pergi kahwin dengan dia selepas kita dukhul dengan mak dia. Walaupun dalam ayat tersebut fi hujurikum, maksud dalam rumah kamu dia membesar, itu bukan qaid ihtirazi, itu kita kata qaid li bayanil waqi'. Biasanya walik-walik dah dia akan bawa anak dia mari duduk sekali dengan kita. Faham tak tuan-tuan? Qaid li bayanil waqi'. La mafhuma lahu. Dalam usul fiqh ni tuan-tuan akan ngaji dalam masalah mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Dia ada mafhum ghayah, mafhum sifah dan seumpamanya. Ada tempat-tempat dia tidak boleh difahami. Mafhum tu tidak boleh digunakan. Okey. Yang ketiga, yang keempat ialah apabila kita berkahwin dengan satu-satu orang wanita, maka bimujarradil aqdi, semata-mata kita akad qabiltu nikahaha, dah kita kahwin dengan perempuan tersebut, maka mak dia tak haram kepada kita untuk kita kahwin sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Nampak tak tuan-tuan? Bimujarradil aqd. Walaupun lepas tu kita nampak mak dia comel, kita tak sempat bersetubuh dengan isteri kita, kita cerah. Tak, balas. Tak boleh dah. Mak dia tu tak boleh masuk dah. Dan ada lagi lah beberapa yang disebut di dalam Quran, antaranya al-jam'u baina al-ukhtain, dan begitu juga kita kahwin dengan satu orang perempuan dengan kakak dia sekali dalam satu masa, tak boleh. Tak, ataupun dengan adik dia sekali yang perempuan, tak boleh. Ataupun kita kahwin dengan dia, kemudian kita nak kahwin dengan makcik dia, tak, dalam satu masa, semua tu tak boleh. Dapat tak tuan-tuan? Ajnabiyain bila hail, dengan qaid bila hail, kalau kita sentuh dengan ada hail, iaitu ada pelapik ataupun ada lapik alas, maka dia tidak membatalkan wuduk. Hak ni mazhab Syafi'i. Fala yanqudul wudu illa dhufran aw sya'ran aw sinan, fala yanqudul wudu. Kalau yang macam hail kan, contoh pakai sarung tangan kan, tapi dia nampak basyarah kita. Tak apa, nampak tak apa. Dia mesti sentuh basyarah. Jadi tuan-tuan, ada satu kes dalam masalah dalam masalah kahwin dengan isteri
dan kita telah bersetubuh dengan isteri, dah. Anak dia kita tak boleh lah. Anak dia ni tuan-tuan, bukan anak yang telah ada semasa kita kahwin dengan isteri dia sahaja. Maksudnya anak tiri yang dia telah ada dengan suami-suami dia sebelum ni. Hatta kalau takdir selepas itu, dah, kita ceraikan wanita tersebut, dengan anak dia pun kita tak boleh kahwin. Dan kalau kita tak kahwin dengan dia, kita dah cerai talak 3 dah. Dah cerai talak 3, kita dah tak kahwin dah dengan dia. Tak ada, orang panggil muhallal lahu kan dalam mazhab Syafi'i. Dia kahwin dengan orang baru, dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan persetubuhan baru, dengan edah baru, dengan akad baru balik, kita nak kahwin. Tak berlaku benda tu. Dan dia telah berkahwin dengan satu orang lelaki yang lain. Dan dia dapat anak daripada lelaki tersebut. Anak tu juga kita tak boleh kahwin dah. Anak tu juga kita tak boleh kahwin. Memang tak ada darah yang bercampur dalam anak perempuan tu dengan kita. Betul tak? Tak ada. Dan wanita itu kahwin dengan perkahwinan yang baru, ketika mana dia bukan berada di dalam ikatan perkahwinan kita dengan lelaki yang lain. Hak tu pun tak boleh juga. Apa sebab tak boleh? Sebab musaharah. Kita pernah kahwin dengan perempuan tersebut dan kita pernah dukhul dengan perempuan tersebut. Boleh Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.